Baik. Ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmu yang mulia. Ini adalah adab yang pertama yang perlu dihadirkan oleh seorang murid ketika menuntut ilmu, yaitu mengikhlaskan niatnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan membersihkan jiwa peribadinya daripada mempunyai penyakit-penyakit hati. Kerana kalaulah solat itu diterima oleh Allah Ta'ala dengan sebab bersihnya anggota zahir kita, dan solat adalah ibadah, manakala ilmu yang juga merupakan ibadah pun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau berlaku kekotoran di dalam batin kita. Solat ibadah zahir yang perlu bagi kita menjaga zahir kita daripada kekotoran, baru sah solat kita tersebut. Ilmu adalah ibadah batin, maka perlu bersih batin kita daripada perkara-perkara yang merosakkan dan mengotorkan hati dan batin kita, untuk menyebabkan ilmu tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang dimuliakan, ilmu yang diberkati tersebut, yang bersih tadi daripada perkara yang tidak baik, maka itu akan menyebabkan hati kita nanti ilmu tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmu yang mulia. Tujuan kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk kita menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan syariat, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan agama Allah taala, membersihkan dan menerangkan hati kita. Dan itu semua antara niat-niat yang perlu kita hadirkan. Dan ini benda yang susah. Karena itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidaklah sesuatu yang paling sukar untuk saya rawat melainkan niatku. Maksud yang paling susah untuk dirawat adalah niat. Niat ikhlas, niat untuk kerana Allah Subhanahu wa taala itu paling sukar sekali dalam perkara kerja buat kita. Karena itu jangan diniatkan dengan gharad duniawi. Tujuan mengaji bukan untuk mendapatkan pangkat kedudukan, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan perhatian manusia kepada dia. Tapi tujuan mengaji untuk apa? Untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, untuk membimbing umat kepada kasih sayang dan kecintaan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan diri kita daripada kejahilan, dan hadirkan perasaan tadi, niat-niat tadi. Bukan kerana saya mengaji macam ni nanti saya dapat sijil, maka saya akan boleh dapat kedudukan begini-begini. Maka ini niat-niat yang buruk yang selalu terlintas kadang-kadang dalam hati sanubari kita, maka perlu diperbaiki. Karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling sukar saya perbaiki dalam hati saya melainkan niatku. Maka ini perlu kepada ilaj, perlu kepada rawatan, perlu kepada bimbingan daripada guru untuk mengeluarkan kita daripada niat-niat yang tidak baik tadi. Faham? Gunakanlah masa umur muda belia, jangan dihabiskan pada sia-sia. Jadi waktu bila nak tuntut ilmu sungguh-sungguh ni, kalau nak tuntut ilmu sungguh-sungguh, gunakan masa muda kita. Jangan diabaikan masa muda kita untuk kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan khida'it taswif, wa ta'mil. Maksudnya duk tangguh-tangguh. Saufa ata'allam, saya nanti akan mengaji, saya akan buat begini, saya akan buat begini. Nantilah. Tak, jangan nanti. Terus kena buat. Ada kelas pengajian di tempat sekian-sekian, minggu depan kot saya mai. Minggu ni tak mai lagi kot. Tak, mai terus. Kena pi terus. Tak ada dah istilah nanti dulu. Tak, jangan ada taswif, kerana taswif ini adalah tentera-tenteranya syaitan. Tentera-tenteranya syaitan. Apa taswif? Saufa. Apa taswif? Nanti.
Perkataan-perkataan nanti dulu dan sebagainya ini adalah tentera-tenteranya syaitan. Jadi dia akan mengganggu jiwa peribadi kita dan akhirnya menyebabkan kita jadi terlepas dengan banyak perkara.